Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, masalah banjir yang kerap melanda kawasan Desa Senadin telah diatasi melalui pemasangan pembentong dan pembinaan parit. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata tindakan segera itu diambil susulan aduan dari penduduk di kawasan itu. Menurutnya, bagi mengatasi masalah tersebut, jurutera Majlis Bandaraya Miri, MBM dan Jabatan Tanah dan Survey telah memasang pembentong dan membina parit di bawah jalan bagi memudahkan pengaliran air. Jadi mereka sedang membuat dua parit kalbat di bawah jalan ini. Nampaknya ini dua sudah buat, yang sudah siap, yang dibuat pada ujung tahun last year, Disember, November. I think October. Ini sudah buat, sudah siap. Jadi mudah-mudahan masalah banjir ini akan diselesaikan. Ditemui selepas melawat kawasan banjir di Jalan Desa Senadin pada Rabu, Datuk Seri Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin menjelaskan beliau akan terus memantau situasi ini dan tindakan segera akan diambil sekiranya banjir berlaku lagi. Beliau sebelum ini telah meminta MBM meletakkan dig-in earth drainage dalam parit dan ia telah berjaya memerangkap sampah yang turut menjadi faktor parit tersumbat dan menyebabkan banjir kilat seperti yang berlaku pada Oktober 2021. Datuk Seri Lee turut meninjau kawasan Desa Senadin yang merupakan kawasan perindustrian dan Jalan Desa Senadin 1 yang turut dipasang pembentong. Berita seterusnya, Menteri Wanita Pembangunan Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah akan meneruskan agenda pembangunan menambah baik ekonomi dan pendidikan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dalat. Beliau yang juga Adun Dalat turut berterima kasih kepada pengundi dan AJK Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB ranting berkenaan kerana sekali lagi memberi kepercayaan kepada beliau pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 yang lepas untuk menerajui Dalat. Datuk Seri Fatimah berkata demikian semasa menghadiri majlis kesyukuran bersama AJK PBB Kampung Sungai Ud Dalat di Balai Raya Kampung Sungai Ud Dalat pada Rabu. Di majlis tersebut, beliau turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP Adun N56 Dalat kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Badan Bukan Kerajaan NGO dan Badan Sukarelawan untuk pembinaan jalan konkrit, rumah belanga pembuat sago, naik taraf gelanggang futsal dan baik pulih rumah persendirian. Selanjutnya, projek bagi menaik taraf Kuil Gurdwara Sahib Miri telah siap 75% dan ia dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2022. Menteri Muda Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu memberitahu projek menaik taraf kuil ini mendapat peruntukan daripada Kerajaan Sarawak menerusi Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor. Then over the years 2017 until last year 2021, Unifor had allocated a sum of 660,000 to assist the University Temple here, and a majority of that fund now will be to help the construction of the dining hall. There will be phase 2. Phase 2 project probably later. Brother Gabriel brief on that. But of course, as a YP for Piasau, and this is under Piasau, I'm indeed very pleased and thankful that Mr. Richard Lon came again. Last year he was here in August 2021. He was here, he came out and saw, and today he is here again with us. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan bersama pengarah Unifor Richard Lon ke Kuil Gurdwara Sahib Miri pada Rabu. Sementara itu, Bendahara Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Projek Naik Taraf Kuil Gurveer Singh Sandhu berkata projek tersebut berjalan dengan baik dan beliau menghargai segala sumbangan dan sokongan semua pihak bagi menjayakan projek ini. So our project is actually progressing very well. We are very lucky to have the support of our project team, our consultant Mr. James Chin, our architect, and we also have our engineers and our QS. These are people that are contributing their time free of charge.
So they're not charging us any professional fees because this is a religious society, so they decided to contribute it for free. So we're very grateful for that. Of course, we are paying our contractor, that's why the cost is a bit high. And I'm sure everybody knows now that the cost is going up, so that's why we have to ask for funding from the Info department, which we are very hopeful that we will receive, and hopefully to hear some good news soon. Ke perkembangan berikutnya, sebanyak 62% penduduk di Sarawak telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setakat 9 Januari 2022. Menurut Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV menerusi data yang dikeluarkan pada Isnin. Peratusan itu melibatkan 1,266,299 dos penggalak vaksin COVID-19 yang telah diberikan kepada penduduk di negeri ini. Jumlah kumulatif ini terus mencatatkan peningkatan jika dibandingkan dengan data yang dikeluarkan setakat 2 Januari 2022, lepas yang mana jumlah kumulatif pemberian dos penggalak di Sarawak adalah 1,152,900 atau 56.4%. JKJAV turut memberitahu seperti imuniti semula jadi yang terbentuk akibat jangkitan COVID-19, imuniti yang terbentuk selepas lengkap vaksinasi menurun selepas tempoh tertentu. Katanya pemberian dos penggalak amat disyorkan bagi mengembalikan perlindungan terhadap COVID-19 ke tahap optimum. Laporan seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah memutuskan beberapa garis panduan SOP seperti tata cara kemasukan ke Sarawak yang akan berkuat kuasa pada 14 Januari 2022. Bagi pengembara warga negara Malaysia yang tidak mempunyai sejarah perjalanan keluar negara dalam 14 hari, tidak perlu mengisi borang Enter Sarawak. Bagaimanapun, borang pengisytiharan kesihatan e-Health Declaration Form masih wajib diisi. Manakala bagi bukan warga negara Malaysia yang telah berada di Malaysia lebih daripada 14 hari tidak perlu mengisi borang Enter Sarawak. Bagaimanapun, borang pengisytiharan kesihatan e-Health Declaration Form masih wajib diisi. Syarat-syarat lain seperti lengkap vaksinasi COVID-19 masih diperlukan dan akan diperiksa semasa berada di lapangan terbang. Sementara itu, JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Rabu memaklumkan sebanyak 23 kes positif baharu COVID-19 telah dilaporkan di 7 daerah di Sarawak yang menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini sebanyak 252,550 kes. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Selain itu, turut dicatatkan 9 kompaun telah dikeluarkan oleh PDRM di daerah Kuching atas kesalahan gagal mengimbas QR Code MySejahtera serta mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Jaga kebersihan, keselamatan diri dan sentiasa amalkan SOP di mana sahaja anda berada bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Salam UKAS. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.